Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Sabtu 22 Oktober 2022 membawa laporan terkini seluruh negara. Saya Alif Ashraf Kamanur, berikut paparan utama petang ini. Aktiviti ekonomi digital perlu diperhebat dan dimanfaatkan semua. Pelajar IPT diberi pelepasan 5 hari bermula 17 November sempena PRU 15. Juga Lita langsung dari Sabah, Sarawak dan Labuan mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, aktiviti ekonomi digital perlu diperhebat selari revolusi industri 4.0. Ia wajar dimanfaatkan semua pihak tanpa mengira status perniagaan yang dijalankan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan sentiasa mengutamakan pembangunan digital dan kekal komited mewujudkan masyarakat celik teknologi. Penggunaan teknologi mutakhir ini membawa cabaran baru kepada semua sektor dalam negara yang memerlukan mereka berubah seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Seperti saya sebut tadi, niaga digital atas talian, membeli pun atas talian. Saya percaya anak-anak kita sekarang ni dah tak pergi shopping ke kedai-kedai dah. Dia main order hantar ke rumah je dah. Barang-barang hantar ke rumah. Nak makan pun tak pergi ke restoran dah. Kalau di bandar-bandar besar dengan jam dan sebagainya, order makan pun melalui online. Katanya, kerajaan sedang menggalakkan ekonomi digital dengan penggunaan teknologi untuk membawa semua sektor dalam negara berubah seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyampaian Sumbangan Perdana Menteri dan Penyerahan Komputer Tata Cares di Berpahang. Kementerian Pengajian Tinggi bersetuju memberi pelepasan selama 5 hari bermula 17 November ini kepada pelajar untuk pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai pengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Perkara berkenaan disahkan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Dato' Dr. Husaini Omar selepas surat edaran mengenai pelepasan pelajar IPT untuk pulang mengundi yang ditandatanganinya tular di media sosial hari ini. Beliau memaklumkan surat berkenaan telah diedarkan kepada semua IPT awam dan swasta termasuk Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk tindakan lanjut. Surat tersebut adalah edaran kepada semua IPT bagi memberi pelepasan kepada pelajar untuk mengundi berdasarkan Undi 18. Tarikh pelepasan bermula dari 17 hingga 21 November adalah tempoh yang mencukupi buat pelajar untuk membuat perjalanan pergi dan balik dari lokasi mengundi. Surat berkenaan turut menyatakan semua kelas dan aktiviti pelajar semasa tempoh tersebut hendaklah ditangguhkan dan diadakan ke suatu tarikh yang lain. Baik, golongan muda adalah pencetus dalam memastikan sebuah kerajaan itu terbina. Namun, kefahaman betapa pentingnya golongan ini untuk keluar mengundi perlu dipupuk dan diperluaskan. Presiden Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia MAYC Kebangsaan MAYC Muhammad Al-Hafizi Abu Bakar berkata, berdasarkan rekod PRU DUN yang lepas, ramai golongan ini tidak keluar mengundi.
Kita sudah menggerakkan peringkat negeri-negeri. Negeri-negeri telah kita gerakkan untuk mereka sama-sama mengajak anak-anak muda memberikan kesedaran dan sebagainya. Namun kalau mengharapkan hanya MAYC saja, ia tidak cukup. Saya percaya ia tidak cukup sebab hampir separuh pengundi yang saya ingat dalam 10 juta lebih, kita hanya ada lebih kurang dalam 40,000 orang saja. Saya ingat itu tidak cukup untuk menyebarluaskan mesej itu. Tambahnya, belia MAYC ini dilihat inginkan sebuah kerajaan yang boleh melaksanakan apa yang telah dijanjikan. MAYC sentiasa bersama dengan kerajaan namun tidak menghadkan ahlinya untuk menyokong mana-mana parti tertentu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Persidangan Dewan Muda MAYC Kebangsaan 2022 di Wisma Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Puchong, Selangor. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar Negara HASN Peringkat Kebangsaan 2022 di Kuantan. Baginda diiringi Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. HASN yang disambut setiap 21 Oktober mengekalkan tema alam sekitar tanggungjawab bersama dengan tambahan slogan menyantuni alam sekitar dan keluarga Malaysia. Kementerian Alam Sekitar dan Air dalam kenyataan menyeru rakyat yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga bagi membantu membantras kegiatan yang merosakkan alam sekitar. Penyertaan masyarakat menerusi aktiviti pemeliharaan alam seperti penanaman pokok, gotong royong berkaitan alam sekitar, mengurangkan penggunaan plastik sekali guna selain program pendidikan seperti membudayakan gaya hidup lestari amat digalakkan. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail serta Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Pelbagai aktiviti telah dianjurkan, antaranya pertandingan mewarna dan reka cipta bahan kitar semula, pengumpulan buangan kitar semula, kempen hindari plastik sekali guna serta penyampaian anugerah Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar SLAAS Peringkat Kebangsaan 2022-2020. Sementara itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim menyeru semua pihak termasuk kilang perindustrian supaya terlibat dan bekerjasama dengan Kementerian dalam pemeliharaan alam sekitar. Pelbagai program disediakan kementerian seperti membangunkan denai di tepi sungai sebagai kawasan tempat beriadah sebagai langkah pencegahan pencemaran di kawasan itu. Justru kilang perindustrian dialu-alukan membangunkan denai sebagai sumbangan mereka terhadap kelestarian alam sekitar dengan meletakkan papan tanda sumbangan di trek denai-denai tersebut. Baik, untuk lebih perincian laporan cuaca semasa kita langsung bersama Pegawai Met Malaysia, Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam.
Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta obat gelora di mana-mana kawasan perairan di rantauan negeri kita. Baik, berdasarkan paparan carta angin ini, terdapat penumpuan angin di bahagian tengah dan juga selatan semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pedalaman di negeri Sabah dan juga Sarawak, yang mana ini adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Baik, corak tiupan angin ini kita jangkakan ini akan serupa bagi ramalan cuaca untuk esok hari 23 Oktober 2022. Baik, kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Baik, berdasarkan paparan imej satelit ini jelas menunjukkan terdapat banyak kelompok awan aktif yang kini melitupi semenanjung Malaysia, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Pada ketika ini di bahagian pedalaman, tengah dan juga selatan semenanjung Malaysia kini sedang mengalami hujan berserta ribut petir yang melibatkan beberapa daerah, yang melibatkan daerah Kampar, Batang Padang, Mualim di negeri Perak, melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis, Raub, Bentong, Bera dan juga Rompen di negeri Pahang, di Kuala Lumpur serta di pedalaman di negeri Selangor yang melibatkan Hulu Langat, Hulu Selangor dan juga di Gombak. Begitu juga keseluruhan di negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. Baik, bagi di negeri Sabah, hujan petir-petir lebih tertumpu di bahagian Kudat, pantai barat pedalaman dan juga di bahagian Miri dan juga Limbang di negeri Sarawak. Baik, keadaan hujan yang berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti dalam jangkaan pukul 9 nanti. Baik, bagi utara di Perlis, Kedah dan juga utara Perak buat masa kini tiada hujan yang berlaku, tetapi kita masih lagi menjangkakan hujan untuk berlaku tetapi kebarangkaliannya adalah rendah pada lewat petang ini dan juga malam nanti. Dan baik, ini sahaja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih melalui aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun di kesemua media sosial kami. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang ialah mengenai usaha membangunkan kuasa hidrogen. Perinciannya kita bersama Bu Mawin. Silakan, Bu Ma. Ya, Alif. Terima kasih. Petros dan Petronas diminta bekerjasama dengan syarikat Sumitomo dari Jepun dalam usaha membangunkan kuasa hidrogen dengan lebih bersistematik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ini berikutan penemuan kaedah atau inovasi lebih pantas dalam memajukan kuasa hidrogen daripada sumber tenaga yang dimiliki negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan dengan adanya inovasi berkenaan, agenda Sarawak menjadi kuasa besar dunia dalam penghasilan tenaga akan dapat direalisasikan. Tambahnya, langkah ini akan memberi pulangan pendapatan yang tinggi kepada Sarawak sekaligus menjadikan Sarawak sebuah negeri yang maju menjelang 2030. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Konvensyen Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak di Kuching. Mengenai perkhidmatan awam di Sarawak, Premier itu berkata ia akan menjadi satu daripada enjin yang memacu negeri itu untuk mencapai matlamat ditetapkan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Jelasnya, kaki tangan awam negeri diyakini mampu mendukung agenda itu dalam memastikan sistem penyampaian yang berkualiti dan efektif berdasarkan inovasi.
Baik, sementara itu dalam ucapan bersempena Majlis Perasmian Hari Belia Sarawak 2022 di dataran perayaan Petrajaya di Kuching hari ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yakin golongan belia di negeri ini mampu menjadi Smart Sarawakian dan bekerjasama dalam mencapai hala tuju dasar kerajaan Sarawak ke arah negeri maju menjelang tahun 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap memberitahu golongan ini perlu berganding bahu dalam membangunkan bumi kenyalang kerana mereka adalah pelapis pemimpin yang bakal membawa nama Sarawak ke peringkat lebih tinggi melalui ekonomi baharu iaitu ekonomi digital. Beliau yakin para belia akan membuat pilihan yang bijak dan menggariskan hala tuju yang jelas kerana kerajaan negeri telah menyediakan segala kemudahan untuk pembangunan belia yang berkualiti seperti pendidikan, sukan dan industri kreatif. Katanya, kerajaan negeri juga akan memperkenalkan rang undang-undang baharu iaitu Dana Kekayaan Kedaulatan Sarawak dan akan dibentang pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada November depan yang mana ia merupakan langkah kerajaan negeri untuk memberi manfaat kepada generasi akan datang. Pada majlis itu, Premier turut menyampaikan Anugerah Belia Sarawak 2022. Lebih 10,000 belia menyertai sambutan Hari Belia Negeri Sarawak 2022 berlangsung di dataran perayaan Petrajaya Kuching selama 4 hari sejak Rabu lalu. Saudara, memenangi semua kerusi yang ditandingi pada pilihan raya umum ke-15 sangat penting bagi gabungan Parti Sarawak GPS. Timbalan yang dipertua Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, ini bagi memastikan pembangunan yang sedang rancak berjalan dan yang telah dirancang dapat diteruskan. Ke arah itu, Dato' Amar Douglas Ugah yang juga timbalan Premier menyeru penduduk Sarawak untuk terus memberi sokongan kepada GPS dengan memilih calon parti gabungan tersebut pada pilihan raya umum 19 November nanti. Tambahnya, ini selaras dengan sasaran yang diberikan pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk bertanding di semua 31 kerusi parlimen dan memenanginya. Dato' Amar Douglas ditemui media selepas merasmikan Pusat Pemeriksaan Karsam Sarawak di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengalukan pelaburan bersifat teknologi yang menurut beliau sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, terutama untuk memacu pembangunan Sarawak menerusi plan strategi pembangunan pasca COVID-19. Selain itu, jelasnya ia membuka peluang untuk anak-anak Sarawak mempertingkatkan kemahiran, menyediakan peluang pekerjaan serta mempromosi Sarawak ke peringkat global berikutan rangkaian perniagaan Karsam yang meluas. Pusat pemeriksaan tersebut merupakan yang keempat di Sarawak selepas Bintulu, Sibu dan Miri. Mini Karnival dan program Jualan Murah Keluarga Malaysia bersempena kemuncak pertandingan Bintang Piramli 2022 di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching menerima sambutan yang amat menggalakkan. Untuk perincian, seterusnya kita terus bersama rakan pelapor Debbie Amada Padan. Debbie, silakan. Baik, terima kasih Buma. Apa yang dapat saya kongsikan, walaupun sejak tengah hari tadi hujan lebat di sekitar Bandaraya Kuching ini, namun itu tidak mematahkan ataupun menghalang keluarga Malaysia di sekitar Bandaraya Kuching untuk datang ke program Jualan Keluarga Malaysia yang diadakan bersempena dengan kemuncak pertandingan Bintang Piramli pada malam ini. Baik, pada petang ini saya bersama dengan salah seorang pengunjung ke program Jualan Murah Keluarga Malaysia ini, iaitu Cik Siti Faizura. Selamat petang. Selamat petang. Okay. Mungkin Cik Siti boleh kongsikan kepada penonton di luar sana apakah barang-barang keperluan harian yang dibeli pada program Jualan Keluarga Murah Keluarga Malaysia ini? Hari itu kami beli telur, nak beli minyak, lepas ayam, berpatutan lah. Mungkin benda macam tu boleh diadakan selalulah untuk meringankan beban rakyat bah. Sebab rakyat sekarang tu bukannya yang memerlukan keperluan yang asas macam yang lebih penting lah. Baik, adakah Cik Fazura akan datang untuk menyaksikan kemuncak pertandingan Bintang Piramli pada malam ini? Mesti peminat Piramli kot. Okay. Mungkin ada finalis yang kita rasa akan menang untuk malam ini. Agak-agak siapa? Mestilah Zon Kuching.
Sarawak. Okey. Mungkin boleh ajak kepada rakan-rakan di luar sana untuk yang sedang menonton kita pada petang ini untuk datang malam ini. Jom ramai-ramai kita meramaikan stadium kita untuk menyaksikan program nyanyian P.Ramlee. Yeay, P.Ramlee. Baik, terima kasih Cik Fazura. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dari Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching ini untuk program Jualan Murah Keluarga Malaysia. Saya kira itu saja Buma. Kembali bersama Buma untuk perkembangan seterusnya. Silakan. Sungguh meriah sekali. Terima kasih Debbie atas laporan anda. Baik, perkarangan Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching sudah mula dihadiri peminat seniman agung Allahyarham Tan Sri P.Ramlee dan menyokong 12 finalis pertandingan Bintang P.Ramlee Kebangsaan 2022. Rata-rata mereka yang ditemui mengatakan bahawa penganjuran kali ini seakan-akan mengubat rindu setelah 4 tahun pertandingan itu tidak diadakan. Dia umpama merak kayangan. Kita selain daripada berhibur, mencari apa juga khazanah yang peninggalan daripada arwah Tan Sri P.Ramlee, kita juga membimbing rakan teman kita di dalam ahli kelab peminat P.Ramlee. Sambil-sambil itu sentiasa mengalu-alukan kehadiran warga-warga generasi-generasi pelapis. Jiwa rasa gelora kasih pada teruna. Saya rasa saya minat dengan yang Sabah. Saya rasa memang best lah dia orang. Teruja dan tak sabar nak tengok kan malam ni. Dalam Malaysia, dalam bidang seni, TV ke, filem ke, pentas ke, jadi adalah orang macam Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Cuma adanya. Jadi oleh kerana adanya lah apa yang dipolahnya kita ikut. Tapi tak semestinya kita ada jadi satu parti P.Ramlee. Macam malam tu kan final lagu P.Ramlee. Semestinya kita nak berlagu mengikut suara P.Ramlee. Janji kita mengingati perjuangannya. P.Ramlee sekolah si tinggi, si sampai ke universiti, si sampai ke mana-mana, tapi nya boleh menghidup seni di tanah air Malaysia. Bagi Fazira Uring yang berusia 24 tahun dari Kapit, beliau dibesarkan dengan mendengar lagu-lagu dan lakonan legenda tanah air itu amat teruja kerana buat pertama kali berpeluang menyaksikan pertandingan itu dengan lebih dekat. Pok, 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 bujang lapo, ada macis, tiada rokok. Okey, jangan lupa saksikan di TV2 pada malam ini. Okey. Kemuncak pertandingan Bintang P.Ramlee peringkat kebangsaan akan berlangsung pukul 9 malam ini di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching dan disiarkan di saluran TV2. Baik, Sarawak menyediakan pelan inklusif terhadap kesejahteraan sosial rakyat di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini termasuk aspek kesejahteraan sosial untuk warga emas selari dengan status Malaysia bakal menjadi negara tua dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Datuk Seri Fadilah menjelaskan antara yang dapat dilihat menerusi penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas Satok yang merupakan inisiatif Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Warga Emas peringkat bahagian Kuching di Sekolah Kebangsaan Rakyat Kuching. Terdahulu dalam ucapan ringkasnya, Datuk Seri Fadilah yang juga penyandang kerusi Parlimen Petrajaya berkata perhatian khusus harus diberi kepada warga emas dalam sesebuah keluarga. Ia khususnya dari sudut keselamatan dan kesihatan mereka memandangkan kudrat dan tenaga warga emas yang sudah berkurangan berbanding waktu ketika muda. Selain itu, katanya sumbangan mereka kepada keluarga, masyarakat dan negara juga harus dihargai dan dihormati oleh generasi muda. Beliau menegaskan golongan ini mempunyai pengalaman yang luas dalam kehidupan selain boleh dijadikan sebagai rujukan dalam banyak perkara. Rakyat Sarawak dinasihatkan untuk memelihara budaya warisan tradisi nenek moyang yang telah mencorakkan watak dan memberikan citra jati diri sehingga dikenali oleh dunia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata mereka harus kembali berpegang pada nilai-nilai kepribadian bangsa ke arah melahirkan generasi yang berbudaya dengan kecanggihan teknologi tinggi.
Dato' Sri Abdul Karim menambah langkah ini penting dalam membentuk masyarakat yang mempunyai kekuatan dalam kesusasteraan bagi memastikan tradisi dan budaya tidak terhakis di telan zaman. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Festival Sastra Borneo dan Malam Pengucapan Puisi Borneo, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Kuching. Teks ucapannya disampaikan oleh Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan DBP, Dr. Hazami Johari. Menurut beliau, Festival Sastra Borneo yang julung kali diadakan itu berjaya melibatkan karyawan tempatan dan luar termasuk Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam dalam usaha memartabatkan lagi pelancongan, industri kreatif dan seni persembahan serantau. Tambahnya, antara objektif utama festival tersebut adalah bertujuan untuk menghimpunkan mereka yang terlibat yang antara lain termasuk pengkaji, penyelidik dan pemain industri sastra serta pelancongan di Kepulauan Borneo untuk bertemu, berbincang dan berkongsi idea ke arah menjadikan seni sastra sebagai ikon pelancongan. Katanya lagi, inisiatif akan dilaksanakan secara komprehensif untuk meneroka ilmu dalam pembangunan intelektual di Kepulauan Borneo termasuk aspek sastra serta bakal dipusatkan di Sarawak selari dengan hasrat untuk mewujudkan sastra pelancongan di rantau Borneo. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia, ayuh kita sama-sama memeriahkan kemuncak Bintang Piramli Kebangsaan 2022 pada pukul 9 malam ini di Stadium Perpaduan Kuching. Hadiah utama sebuah motosikal antara 25 cabutan bertuah menanti anda. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Buma. Seterusnya, fokus negeri di bawah bayu. Pemenang karya perdana tahunan negeri Sabah sempena hari jadi rasmi yang di Pertuan Negeri. Perinciannya kita bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan, Ijam. Ya, Alif. Hadiah keseluruhan bernilai RM145,000 disampaikan kepada para pemenang karya perdana tahunan negeri Sabah KPTNS ke-37 tahun 2022 bersempena perayaan Hari Jadi Rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin yang melibatkan 833 karya daripada 795 penyertaan yang dinilai dalam 7 kategori terbahagi kepada hadiah peringkat bahagian dan hadiah peringkat negeri. Penyampaian hadiah dan anugerah para pemenang disempurnakan Tun Johar. Turut hadir isteri yang di-Pertuan Negeri Tuan Nurlida Tan Sri RM Jasni. Hadiah peringkat bahagian melibatkan 3 kategori iaitu sekolah rendah, menengah dan kategori terbuka dengan hadiah wang tunai dari RM300 hingga RM1,500. Bagi hadiah peringkat negeri melibatkan 4 kategori iaitu karya perdana, pilihan terbuka dan kategori khas Sabah Maju Jaya SMJ. Kategori khas SMJ bagi karya perdana menyaksikan hadiah wang tunai tertinggi ditawarkan iaitu RM10,000 dimenangi Josri Haral dengan karyanya Kerusi Malas. Dalam kategori khas SMJ bahagian karya pilihan menyaksikan 3 lagi pengkarya terpilih masing-masing membawa pulang RM5,000 iaitu Haro Rejan Eswar karya bertajuk Tada Vagu, Sedin Syarid karya Postcard dan Maduni Majidin dengan karyanya Hasil Mahsul Teras Kemajuan Negeri. Hasil karya saya ini bertajuk Kerusi Malas. Inspirasi sebenarnya dari lagu Sabah Tanah Airku itulah. Kerusi Malas itu sebab macam ini sebenarnya kritikan kepada masyarakat lah. Untuk menjayakan Sabah Maju Jaya itu sebenarnya kita kena sama-sama lah bersatu untuk menjayakan misi dan visi Sabah Maju Jaya ni. Untuk membuat karya ni, saya mengambil masa selama 1 bulan untuk menyiapkan karya ni. Jadi di sini kita dapat lihat ada budak kecil sama orang lebih tua menumbuk padi, di mana orang lebih tua tu dia tunjuk zaman sebelum Sabah Maju Jaya tu macam mana dorang menumbuk padi, macam mana dorang dapat tu beras. Turut disampaikan anugerah khas tokoh seni visual negeri Sabah bagi tahun 2021 dan tahun 2022. Bagi tahun 2021 penerimanya adalah Awang Damit Ahmad, sementara anugerah khas tokoh seni kraft Sabah diberikan kepada Dancing Darum.
Bagi tahun 2022, anugerah khas tokoh seni visual negeri Sabah dianugerahkan kepada Awang Fadila Ali Husin dan Bayu Utomo Rajikin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandau, Datuk Wetrum Bahanda disahkan telah menyertai Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM. Beliau turut diumumkan mengisi jawatan Timbalan Presiden bagi mewakili Masyarakat Bumi Putra Muslim susulan terdapat satu kekosongan jawatan itu berdasarkan perlembagaan parti. Perkara itu disahkan Presiden PKDM Datuk Peter Anthony di Kota Kinabalu. Kita mengutamakan kepentingan ataupun kelangsungan kedudukan negeri kita daripada melebihi kepentingan peribadi. Saya percaya Datuk Wetrum masuk KDM ini oleh kerana mempunyai perjuangan ataupun matlamat seperti yang ada di dalam KDM. Sementara itu, Datuk Wetrum berkata keputusan menyertai PKDM dibuat setelah berbincang dan mendapat maklum balas daripada penyokongnya di peringkat akar umbi. Bila kita berbincang di akar umbi dan juga rakyat di Kota Marudu, dan saya mendengar apa ini hasrat mereka, perjuangan KDM ini lebih serasi dengan perjuangan kita. Sebab itu, akhirnya saya telah memilih untuk bersama-sama dalam KDM, berjuang bersama-sama dengan KDM untuk rakyat Kota Marudu dan juga secara keseluruhan untuk rakyat negeri Sabah. Pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 lepas, Datuk Wetrum yang mewakili Bersatu menang dengan majoriti 3,363 undi sebelum dilantik sebagai pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah dalam kerajaan negeri diterajui Gabungan Rakyat Sabah GRS bersama Barisan Nasional. PKDM merupakan sebuah parti yang menyokong GRS, kini mempunyai 3 adun di Dewan Undangan Negeri Sabah iaitu Datuk Peter Melalap, Datuk Wetrum Bandau dan Datuk Juel Nuatim Limbahau yang juga seorang lagi timbalan Presiden parti itu. GRS dan BN sehingga kini mentadbir kerajaan Sabah dengan sokongan 53 adun berbanding pembangkang 25 adun. Majlis Perbandaran Sandakan MPS bakal melaksanakan kempen tiada beg plastik bermula 1 Januari 2023. Langkah itu sebagai usaha mengurangkan penggunaan plastik dan meningkatkan kesedaran memelihara alam sekitar selaras dengan pelancaran Pelan Hala 7 Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018-2030 oleh Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pada 17 Oktober 2018. Setiausaha Perbandaran MPS Imran Tajuddin Edi berkata, menerusi kempen ini setiap premis perniagaan wajib mengenakan caj minimum 20 sen ke atas setiap helaian beg plastik yang dibekalkan kepada pelanggan. Bagaimanapun hanya premis perniagaan yang berdaftar sahaja dibenarkan untuk membuat kutipan caj ke atas beg plastik. Kutipan daripada plastik-plastik yang terjual ini adalah untuk dalam program-program aktiviti alam sekitar. Jadi tujuannya yang kedua adalah untuk menggalakkan kita mengitar semula penggunaan beg plastik yang sedia ada supaya tidak banyak beg plastik yang ada di sekitarlah. Beliau ditemui RTM selepas mewakili Presiden MPS Benedict Asmat merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar 2022 peringkat daerah Sandakan di Dewan Masyarakat Sandakan. Sambutan dijayakan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan, Jabatan Alam Sekitar dan Rainforest Discovery Centre RDC. Aktiviti alam sekitar ini dia boleh memupuk minat murid untuk menjaga alam sekitar. Sebenarnya EcoBricks dia caranya dia sangat senang untuk murid membuat di rumah. Dia punya kos pun tidak tinggi. Untuk pasti EcoBricks tu dia boleh jadikan di satu benda yang seperti kerusi dan dia tidak akan menjadi sampah. Aktiviti yang kami buat ialah membuat lilin daripada minyak yang terpakai dan membuat EcoBag menggunakan kain yang terpakai untuk mengurangkan barang terbuanglah, kurang mencemarkan udara juga. Yang macam ni boleh buat barang yang cantik-cantik. Seramai 80 pelajar sekolah rendah dan menengah mengambil bahagian dalam 4 bengkel iaitu pembuatan lilin daripada minyak masak terpakai, EcoBrick daripada sampah plastik, EcoBag daripada baju terpakai dan shopping game berkonsepkan perbelanjaan mesra alam.
Akademi Bola Sepak Bung Mokhtaradin akan dilancarkan dalam tempoh terdekat. Akademi seumpamanya yang pertama di negeri ini dicadang dilaksanakan melibatkan 8 zon dengan menampilkan bekas pemain Sabah bertauliah dan berkelayakan sebagai jurulatih di akademi tersebut. Penyertaannya yang terbuka kepada remaja berusia 12 hingga 18 tahun ini sebagai langkah mengembangkan sukan bola sepak di Sabah. Pengumuman mewujudkan akademi tersebut dibuat Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Datuk Suhaimi Nasir pada Jun lalu. Selepas SAFA, Majlis Sukan Negara MSN dan Jabatan Pendidikan bersetuju mewujudkan akademi berkenaan. Jadi kita ada 8 zon yang kita laksanakan. Kerangka ini insyaAllah saya dengan saudara Umar Maya telah merancang program untuk akademik ini berterusan setelah pelancaran kita laksanakan. Penolong Setiausaha Agung SAFA Azman Mastar ditemui RTM pada perlawanan persahabatan bola sepak antara SAFA dan RTM. Sementara itu, Azman ketika mengulas mengenai perlawanan ini, ia sebagai melaksanakan tanggungjawab amal kebajikan SAFA sekaligus mengutip dana untuk membantu bekas pemain Sabah yang memerlukan bantuan. Mereka yang dikenal pasti disalurkan bantuan seperti Junaidi Tuah, Aman Omar Han selain keluarga legenda bola sepak Sabah, Malim Surat. Perlawanan diadakan di Padang Bola Sepak SAFA ini menyaksikan kedua-dua pasukan seri 3 sama. Sekian perkembangan dari Sabah untuk hari ini. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu kembali bersama dengan Alif di Angkasa Puri. Ba Alif, silakan. Ya, Ijam, terima kasih. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Labuan antara tumpuannya mengenai kepentingan keselamatan diri di air. Teruskan saja bersama Harje Jag. Silakan Harje. Baik, terima kasih. Situasi kecemasan melibatkan air seperti di laut, sungai maupun sebarang bencana seperti banjir memerlukan pendedahan yang cukup terutama mengenai bantuan asas. Melihat kepentingannya, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan mengambil inisiatif untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada komuniti. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JBPM Dato' Edwin Galan Teruki berharap menerusi penubuhan Majlis Keselamatan Aktiviti Air MKAA yang mampu memberikan impak positif bagi memastikan kes lemas dapat dielak dan dikurangkan. Dan kita berharap dengan adanya kempen ini, kita dapat memberi kesedaran kepada orang awam, terutamanya pada masa ini, musim ke-7 ni, supaya dikurangkan dan juga ambil perhatianlah. Di Labuan ni ada 3 hotspot. So elakkan untuk pergi rekreasi di tempat tersebutlah dan ambil langkah-langkah berjaga. Majlis Perasmian MKAA 2022 peringkat Labuan disempurnakan Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Bashir Alias. Ini merupakan tahun kedua. Dulu kita ada buat pada tahun 2021. Ini adalah bertujuan untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat Labuan bahawasanya perlu pengetahuan tentang keselamatan laut ni. Jadi inilah merupakan langkah-langkah kerajaan melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan untuk kita memastikan rakyat di akar umbi terselamat daripada sebarang kecelakaan. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dan Ketua Polis Daerah Superintenden Ahmad Jawila. 8 buah sekolah menerima anugerah Sekolah Lestari iaitu Anugerah Alam Sekitar SLAAS sesi 2020-2022. Selaras Hari Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar JAS ingin mengiktiraf sekolah terlibat dalam melaksana pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah selaras dasar alam sekitar negara. Jelas Pengarah JAS Labuan Amir Hamzah Musa, penilaian dibuat berdasarkan pengadaptasian pembudayaan alam sekitar secara praktikal dan lapangan. Pada asalnya di peringkat kebangsaan, tetapi mulai pada sesi pada kali ini kita adakan di peringkat negeri, di mana di Labuan kita ada 8 sekolah yang menyertai dan sekolah ini ada beberapa komponen lah dari segi pengurusan, kurikulum, penghijauan dan elemen khas. Johan kategori sekolah menengah dimenangi SMK Mutiara, sementara naib Johan sekolah menengah SNN. Bagi kategori sekolah rendah pula, Johan dirangkul SK Sungai Bedaun dan naib Johan sekolah kluster kecemerlangan SK SNN.
Sebenarnya anugerah ini sangat bermakna untuk warga SKSNN kerana bangunan SKSNN itu sangat unik sebenarnya. Kawasan sekolah sangat terhad, tetapi kami mahu melestarikan, mahu membudayakan anak-anak murid kami untuk menyayangi alam sekitar, bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Jadi pada tahun ini kami menggerakkan task force anak-anak murid kami dan juga rakan-rakan guru, termasuklah penglibatan ibu bapa semua dalam membantu kami. Persatuan Anak Seni Wilayah Persekutuan Labuan Aswila terus memartabatkan budaya kesenian dan warisan busana suku kaum di negara ini. Ia menerusi penganjuran Pertandingan Busana Tradisional dan Etnik Keluarga Malaysia 2022. Penasihat Persatuan Aswila Rahman Jaafar berkata penganjuran pertandingan itu adalah bertujuan untuk mengangkat kesenian busana yang asli agar ia tidak luput ditelan zaman. Sebenarnya kami mengadakan program ini bertujuan untuk mengekalkan tradisi busana tradisi kita agar tidak hilang begitu saja. Sebab kebanyakan yang pada masa kini busana telah dikreatifkan, diubah suai dan dimodernkan. Jadi kita nak sesuatu yang asli yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Penasihat Persatuan Aswila Rahman Jaafar berkata penganjuran pertandingan itu adalah bertujuan untuk mengangkat kesenian busana yang asli agar ia tidak luput ditelan zaman. Penganjuran pertandingan yang mendapat kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini melibatkan 17 peserta dari dalam dan luar Labuan. Majlis perasmian dan penyampaian hadiah disempurnakan Pengerusi Perbadanan Labuan. Pendengar stesen Labuan FM kini boleh menikmati siaran digital sepenuhnya dengan penaik tarafan sistem baharu yang dilakukan di Jabatan Penyiaran Labuan. Berbanding sistem audio terdahulu, sistem baharu kini meliputi keseluruhan aspek pendigitalan. Penolong jurutera jabatan itu Rohayu Hamidun berkata dengan menggunakan sistem ini, peratus kebarangkalian masalah gangguan siaran dipintas sehingga 90%. Yang peralatan yang kita naik taraf ni adalah untuk peralatan untuk konti siaran, monitoring sistem, sampailah ke akhir dia untuk pemancaran. Tambah baik kita punya kualiti produksi, maksudnya memberi banyak kemudahan kepada kita punya penerbit untuk berkreatif dengan aplikasi yang lebih canggih lah, maksudnya mengikut peredaran zaman sekarang lah. Projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada tahun hadapan. Labuan FM beroperasi bermula pada tahun 1986 dengan menggunakan kontena yang diubah suai menjadi bilik hubungan atau konti. Majlis penyerahan dibuat secara ringkas melibatkan wakil Media Lab Alliance selaku penyedia projek kepada Jabatan Penyiaran. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali Kang Sapuri. Baik, terima kasih Harji. Baik, tingkat pengeluaran bahan-bahan makanan. Menurut Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Auna Musa, ia perlu segera dilakukan bagi menangani tekanan kenaikan harga barang selain mengurangkan pergantungan import. Jelas beliau, mesyuarat akan diadakan minggu hadapan. Persiapan perlu dibuat memandangkan berlaku kenaikan nilai dolar Amerika Syarikat ketika ini. Ia mempengaruhi peningkatan kos barangan import sekaligus memberi tekanan inflasi kepada negara. Meningkatkan barang makanan yang bersifat import substitute, gantian import. Bukan barang-barang makanan biasa. Juga import bagi setengah-setengah barang ataupun barang-barang yang memang kekurangan bekalan, barang tempatan. Ini termasuk juga telur, ayam, peningkatan mengeluarkan ayam kampung sebagai alternatif. Pengeluaran telur-telur ayam kampung juga merupakan substitute. Jadi kalau kita dapat tingkatkan kapasiti pengeluaran barang-barang sedemikian, dia boleh dengan sendirinya mengurangkan import atau mengurangkan tekanan kenaikan harga apabila barang import tak sampai. Beliau ditemui media selepas merasmikan Himpunan Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Kelantan di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan YKK Padangkala, Kota Baru.
Pemberian subsidi kepada penternak ayam dan pengeluar telur dijangka dapat memulihkan semula operasi pemain industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, isu kekurangan bekalan itu dihadapi berikutan pemain industri tidak dapat menambah pengeluaran di kilang mereka kerana berdepan kerugian akibat peningkatan kos yang sangat tinggi termasuk bahan mentah. Peningkatan itu menjadikan bebanan buat penternak sehingga menyukarkan mereka mempercepat proses pengeluaran. Untuk itu, beberapa sesi lawatan serta kajian telah dilaksana MAFI bagi membantu mereka agar tiada kerugian ditanggung peternak dan pengeluar telur ayam di masa hadapan. Sebenarnya, kita SSL kita, kalau kita ikut SSL kita, tahap sara diri kita, ayam adalah 104%. Sementara telur sebanyak 115%. Mana kita ada perlebihan telur yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, setiap pengeluaran yang dibuat, 70% daripada kos pengeluaran itu adalah makanan. Tetapi bekalan makanan yang kita terpaksa import, harga terus meningkat. Jadi bebanan yang telah ditanggung oleh penternak cukup tinggi sekali. Beliau berkata demikian selepas program Jualan Terus dari Ladang Keluarga Malaysia PJT DLKM dan Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di Sungai Rambai. Lebih banyak sukan bertaraf antarabangsa akan dianjurkan di Johor pada tahun hadapan. Menurut Esko Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Muhammad Hairi Mat Shah, ia sebagai usaha merancakkan sektor pelancongan sukan dalam negeri. Jelas beliau, penganjuran sukan antarabangsa di Johor bermanfaat kepada ekonomi negeri susulan kemasukan pelancong. Ia dibuktikan menerusi penganjuran kejohanan petong antarabangsa di Johor Ogos lalu dan kejohanan hoki Piala Sultan Johor yang bermula hari ini. Itu yang saya lihat, sukan tourism cukup menitik beratkan segala aspek yang kita inginkan dengan fasiliti-fasiliti yang bertaraf antarabangsa di Johor ini banyak dah disiapkan. So insya-Allah pada 2023 ini saya bersama dengan pengarah Majlis Sukan akan merancangkan lebih banyak sukan-sukan yang bertaraf antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran Sukan Bangsa Johor 2022 di Velodrome Johor Iskandar Puteri. Baik, susulan kejadian banjir kilat di Padang Terap Kedah, banjir surut membolehkan semua 28 penduduk yang ditempatkan di Dewan Orang Ramai Kampung Baru Padang Sanai dibenar pulang ke rumah masing-masing. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Padang Terap, Lieutenant Pertahanan Awam Roshidi Kasim, banjir surut pagi tadi. Situasi membolehkan penduduk Kampung Baru Padang Sanai pulang untuk membersihkan kediaman mereka. Serentak itu, pusat pembinaan sementara di Dewan Orang Ramai Kampung Baru Padang Sanai yang dibuka semalam ditutup sepenuhnya. Golongan muda khususnya yang kali pertama mengundi perlu bijak dan matang dalam memilih wakil rakyat. Mereka juga diingatkan tidak mudah terpengaruh dengan maklumat palsu seperti yang sering tersebar di media sosial. Dan saya juga mengharapkan belia-belia, pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa yang akan mengundi pada pilihan raya yang akan datang ini, berfikirlah dengan fikiran yang rasional. Jangan mengundi dengan cara yang membabi buta. Fikirlah dengan kaedah yang terbaik, berbincanglah dengan keluarga, dengan sanak saudara yang terdekat. Di mana apabila kita ingin memilih sebuah kerajaan, pilihlah kerajaan yang dapat memberikan kemakmuran, kebajikan yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat. Jangan apabila kita mendengar sahaja manifesto yang menjanjikan bulan dan bintang, kita mudah terpesona. Mereka juga perlu membuat penilaian yang teliti apabila menerima sesuatu maklumat.
Baik, aktiviti fizikal ke arah membudayakan gaya hidup sihat boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Tidak terkecuali aktiviti berzumba bagi menarik minat rakyat untuk bersenam ke arah keluarga Malaysia yang sihat sejahtera. Bersempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS 2022, program Zumbatik berlangsung di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. BMSS 2022 dianjurkan Kementerian Kesihatan bermatlamat melahirkan masyarakat celik kesihatan yang tahu dan mampu mengamalkan gaya hidup sihat. Program yang telah kita anjurkan dan pada hari ini kita dapat lihat ialah program Zumbatik. Jadi kita nak ketengahkan supaya rakyat Malaysia dapat menjayakan dan juga melaksanakan gaya hidup yang sihat. Jadi itu sebabnya pada kita nak galakkan pelbagai jenis aktiviti. Jadi ini adalah salah satu daripada aktiviti yang menarik supaya ramai dapat ambil bahagian pada awal pagi, khususnya pada hujung minggu. BMSS 2022 yang dilancarkan Perdana Menteri awal Oktober lalu merupakan program berterusan di bawah agenda nasional Malaysia Sihat sejak pelancarannya tahun lalu. BMSS ini diaspirasikan untuk meningkatkan jalinan kerjasama antara rakan strategik yang mana di antara badan kerajaan maupun pihak entiti swasta ataupun pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan ya dalam merancang dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti ataupun program untuk pembudayaan hidup sihat secara bersepadu dan juga meluas untuk semua masyarakat. Seperti contohnya ya pada hari ini Zumbatik bersama Suria ya kita dapat menjalankan kerjasama pihak Kementerian Kesihatan dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan juga Star Media Group. Kira-kira 200 pengunjung hadir tidak melepaskan peluang berzumba sambil memperagakan kreativiti pemakaian bertema batik. Saya memang suka dengan pakaian-pakaian batik ni. Jadi bila dapat tahu ada konsep batik ni, saya ketengahkanlah konsep yang batik ni dan warna-warna yang ceria dan berkoleksikan dengan apa yang dipanggilkan batik kreatif. Kita kena aktif. Setiap hari kena aktif. Kalau 30 minit sehari kita bersenam pun tak apa. Janji kita sihat, jaga pemakanan, jaga kesihatan. Itu penting bagi saya. Baik, seorang lelaki ditahan bersama lebih 60 kg dadah di Kampung Baru Ibu Negara. Suspek dipercayai menjadikan sebuah rumah di situ sebagai gudang menyimpan bahan terlarang berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya, suspek yang berusia 57 tahun dicekup petang semalam. Operasi menemukan 59 kg ganja, lebih 1 kg syabu dan hampir setengah kilogram heroin. Saringan air kencing mendapati dia positif dadah. Suspek memiliki 15 rekod jenayah lampau berkaitan kesalahan narkotik. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Karya saluran industri kreatif. Manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. Buta mata, terang hati. Prinsip itu amat bertepatan malah memberi inspirasi kepada Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis bagi merealisasikan impian 40 jemaah daripada golongan OKU penglihatan untuk mengerjakan umrah. Ikuti laporan wartawan JAKIM Alisa Yusra. Menerusi kempen Road to Mekah, sumbangan orang ramai menjadikan impian Duyufur Rahman istimewa ini menjadi realiti. Bagi melancarkan pergerakan ibadah, mereka akan diiringi 20 sukarelawan sebagai pembimbing ketika berada di Tanah Suci. Menurut Naib Yang di-Pertua Pertis, Jasmadin Mudin, buat julung kalinya di Malaysia, kursus umrah perdana khusus bagi OKU penglihatan turut diadakan.
buat julung-julung kalinya untuk membawa OKU penglihatan secara beramai-ramai ke Mekah, menunaikan umrah di Mekah sanalah. Dan insya-Allah program ini kita akan buat setiap tahun jika mendapat dana daripada masyarakatlah, sebab biasanya apa-apa program yang kita buat kita berdasarkan kepada crowdfunding. Kursus umrah pada pagi yang berbahagia ini berbeza sedikit daripada kursus umrah yang sebelumnya yang pernah Pertis buat, disebabkan kita ada kursus teori dan juga praktikal. Dari aspek teori, jemaah akan diberi taklimat oleh penceramah, manakala bahagian praktikalnya mereka akan melakukan tawaf di sekeliling replika Kaabah, dibantu dengan nota-nota berbentuk gambar dimensi atau 3D. Alhamdulillah, pastinya saya memang bersyukur sangat kepada Allah dan bersyukur dalam konteks terima kasih kepada rakan-rakan seangkatan kan, kerana kita telah dapat merencanakan program ini. Tapi tuan-puan, saya nak tekan kat sini, kejayaan kita adalah kejayaan bersama. Ada kita punya penyumbang, ada kita punya orang-orang yang sebagai apa, pengupaya, kita panggil di sini enabler, pengupaya kepada kita untuk kita sampai ke Mekah dan Madinah. Jadi orang-orang itu ada sebahagian daripada kejayaan kami. Bakal berangkat ke Tanah Suci awal tahun hadapan, Pertis masih lagi memerlukan bantuan dana untuk membawa para pengiring bagi membantu menguruskan setiap jemaah istimewa ini, memandangkan mereka harus diberi perhatian secara khusus. Peralatan seperti Al-Quran Braille dan nota 3D merupakan antara medium yang perlu ada untuk memudahkan mereka melaksanakan rukun-rukun dengan baik. Golongan OKU penglihatan juga berada di dalam golongan yang ditaklifkan untuk memenuhi tuntutan agama seperti umrah. Bahkan mereka juga tiada perbezaan dengan Muslim lain yang normal. Namun apa yang istimewanya, mereka diberikan rukhsah bagi memudahkan mereka untuk mengerjakan ibadah umrah. Semoga mereka mendapatkan umrah yang mabrur. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.